Di dalam kuliah ini, kita akan membincangkan beberapa tutorial berkenaan dengan centrifugal pump. Pertama sekali yang saya ingin nyatakan di sini ialah di dalam pengiraan turbo mesin, ada dua equation yang saya harap pelajar boleh ingat. Iaitu pertama ialah equation berkenaan dengan U sama dengan pi dn over 60. Okay, sila ingat rumus ini. Dan lagi satu rumus yang kita boleh kira, maknanya penyelesaian yang boleh kita buat berdasarkan equation ialah VF sama dengan Q over K pi dB. So, dua equation ini adalah yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah turbo mesin. Pengiraan yang lain tidak mempunyai rumus yang spesifik. Ia bergantung kepada velocity triangle. So, maksudnya pastikan pelajar boleh melukis velocity triangle dengan baik, barulah boleh menyelesaikan masalah. Okay, tetapi dua rumus ini, pelajar boleh terus menggunakan di dalam pengiraan. Kerana apa? Dua rumus ini adalah basic theoretical di dalam turbo mesin. Jadi saya harap pelajar tidak menghafal rumus yang lain, tetapi cuba memahami bagaimana rumus yang lain boleh terhasil daripada velocity triangle. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. A centrifugal pump is driven by an electric motor at 1450 rpm. Outlet diameter of blade, outlet blade width, and outlet blade angle are 600 mm, 400 mm, and 30 degree respectively. Inlet diameter of blade, inlet blade width, and inlet blade angle are 300 mm, 80 mm, and 20 degree respectively. Pressure at suction pipe and delivery pipe are negative 0.5 bar and positive 13.5 bar respectively. Assume that the diameter for suction and delivery pipe is equal. The flow rate inside the pipe is 0.3 meter cube per second. Determine the manometric head, the manometric efficiency, and the power required by electric motor if overall efficiency is 65%. So, ini adalah contoh soalan centrifugal pump. So, saya harap pelajar dapat faham. Di sini adalah RPM. Kemudian ini adalah beberapa data untuk inlet dan outlet. Kemudian kita diberi nilai pressure di sini. So, di dalam suction pipe, selalunya nilai pressure adalah rendah dan di dalam outlet adalah nilai tinggi. So, selalunya adalah nilai negatif kerana ia perlu melawan atmospheric pressure untuk sedut air ke dalam impeller. Okey, kita cuba lihat bagaimana permasalahan ini dijawab. Pertama, saya sarankan kepada pelajar untuk melukis velocity triangle. So, pertama sekali, kita boleh anggap bahawa kita ada blade dalam bentuk backward. Dia berpusing pada arah itu. Kemudian kita tulislah data. Ini adalah overall data dan ini adalah data untuk point 2, maknanya untuk point outlet, dan ini adalah data untuk point inlet. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pipe diameter inlet and outlet is the same? So, maksudnya ialah oleh kerana diameter sama, dia akan memberi nilai A yang sama, maknanya Q sama dengan A darab V. Ia akan memberi nilai cross-sectional area yang sama, oleh itu nilai velocity pada inlet dan outlet juga sama. Jadi kita boleh melukis sebagai seperti ini. Kita ada pump, ini adalah diameter inlet dan ini adalah diameter outlet. Oleh itu velocity yang masuk di sini dan velocity yang keluar di sini adalah sama kerana diameter pipe adalah sama. Kemudian di dalam soalan ini diberi dalam unit bar. So, saya harap pelajar dapat menukar dalam bentuk unit kilopascal seperti yang ditulis di dalam penyelesaian ini.
Pelajar juga boleh membuat carian di dalam Google untuk melihat conversion di antara bar dan Pascal. Okey, soalan yang pertama ialah pengiraan manometer head. Okey, di dalam soalan ini, oleh kerana nilai pressure telah diberi, oleh itu mungkin advantage pengiraan ini dibuat berdasarkan Bernoulli equation. So, katakan kita ada pump di sini dan kita ada aliran masuk dan kita ada aliran keluar. Dan mungkin kita boleh nyatakan di sini adalah inlet dan di sini adalah outlet. Okey, dengan beranggapan bahawa walaupun inlet dan outlet mungkin sedikit berbeza daripada segi ketinggian kerana kita ada blade dan sebagainya, tetapi selalunya di dalam pengiraan pump, kita beranggapan bahawa inlet dan outlet pump berada pada level yang sama. Kerana perbezaan ketinggian tersebut tidak banyak memberi perubahan kepada jawapan. Oleh itu, kita boleh beranggapan bahawa nilai Z adalah sama. Oleh itu, nilai Z adalah sama. Kita boleh cancel. Kemudian, velocity juga constant. So, oleh itu, kita boleh potong nilai V1 dan kita boleh potong nilai V2. Oleh itu, di dalam Bernoulli equation, saya harap pelajar dapat faham, head of pump ataupun manometric head di sini mesti berada di dalam inlet. Kerana di dalam sistem pump akan memberi tenaga kepada air. Daripada equation ini, kita boleh tulis bahawa manometric head sama juga dengan P2 tolak P1 over rho G. Kita masukkan nilai tersebut dan kita dapati bahawa ia sama juga dengan 142.7 meter. Seterusnya, kita mengira manometric efficiency. Ini adalah rumus manometric efficiency. Daripada rumus ini, kita dapat tahu bahawa manometric head kita telah kira pada soalan sebelumnya. Oleh itu, kita perlu dapatkan nilai apakah nilai V-wall 2 U2 dan V-wall 1 U1. Di dalam soalan ini, tidak dinyatakan nilai V-wall 1 sama dengan kosong. Oleh itu, pelajar tidak boleh simply beranggapan bahawa V-wall 1 sama dengan kosong. Jadi maksudnya kita ambil pendekatan, perlu juga kita mengira V-wall 1 dan U1. Pertama, apa yang pelajar perlu buat ialah pelajar kena melukis velocity triangle. So, lukislah velocity triangle seperti yang ditunjukkan di sini. Untuk outlet dan inlet di sini. So, pastikan anda melukis dengan tepat. Kemudian, di dalam soalan telah diberikan nilai blade angle. Oleh itu, masukkanlah nilai beta 2 dan beta 1 di dalam vektor yang dilukiskan. Vektor yang telah dilukiskan. Kemudian seperti yang saya katakan, rumus untuk U dan VF kita boleh terus kira. Oleh itu, untuk memudahkan pengiraan, kita kira sahaja, mungkin kita gunakan atau mungkin kita tidak gunakan. Oleh itu, untuk U1, kita boleh mengira seperti ini. Okay, U1 sama dengan pi D1N over 60. So, kita masukkan nilai dan kita dapat 22.8 meter per second. U2 kita boleh mengira seperti ini. Kita masukkan nilai dan kita dapat 45.6 meter per second. Okay, sila pastikan pelajar faham berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan N, iaitu rotation per minute. So, sekiranya soalan diberi dalam bentuk rotation per second, tidak perlu untuk dibahagikan dengan 60. Okay, begitu juga sekiranya rotation diberi dalam bentuk radian per second. So, sila ingat bahawa kita ada U sama dengan pi dN over 60. And then kita ada U sama dengan R omega. So, maknanya gunakan dua rumus ini untuk mencari nilai N. Okey, kemudian kita cuba mengira nilai VF. So, daripada rumus yang kita ada, VF1 sama juga dengan 3.97 meter per second.
dan VF2 sama dengan 0.4 meter per second. Okay. So yang saya katakan untuk U dan VF kita boleh terus menggunakan equation. Sekiranya kita boleh selesaikan equation, advantage bagi kita kerana data tersebut telah ada. Okay. Untuk penyelesaian yang lain, kita perlu untuk melihat velocity triangle yang kita ada. Okay, contohnya, kita di dalam menyelesaikan soalan ini, kita telah dapat nilai U2 dan U1. Kita perlu mengira apakah nilai V-World 1 dan juga V-World 2. Jadi macam mana kita nak dapat nilai V-World 1, V-World 2? Kita tahu bahawa V-World 1 berada di sini. Okey. Dan kita tahu bahawa beta sudut blade angle adalah sama, kedudukannya di sini. Ia adalah sama di sini. Oleh itu, kalau kita buat nilai tangent beta, ia sama juga dengan VF, maksudnya ketinggian ini, kita dibahagikan dengan ketinggian ini. Ketinggian yang bawah di sini. Oleh itu, kita boleh menulis sebagai VF dibahagikan dengan U tolak V-World. Okay, so oleh itu, untuk tangent beta 1, ia akan menjadi VF1 dibahagikan dengan U1 ditolakkan dengan V-World 1. So dalam rumus ini, tangent beta kita boleh kira kerana kita tahu berapa degree, 30 degree ataupun 20 degree. VF1 kita telah kira berdasarkan rumus di sini. U1 kita telah kira berdasarkan rumus kita di sini. Dan kita boleh mengira apakah nilai V-World 1. So, kita rearrange equation tersebut. Kita akan dapat nilai V-World 1 sama juga dengan U1 tolak VF1 dibahagikan dengan tangent beta. Jadi kalau kita kira, kita boleh dapat V-World 1 sama dengan 11.9 meter per second dan V-World 2 sama dengan 44.9 meter per second. Setelah itu, kita boleh mengira manometric efficiency kerana semua parameter di dalam soalan tersebut, rumus tersebut telah kita kira. Kita boleh dapati bahawa manometric efficiency bersamaan dengan 0.78 atau 78%. Seterusnya, kita mengira power required by electric motor if overall efficiency is 65%. Di sini kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan overall efficiency. So, overall efficiency ialah daripada power input yang kita ada melalui shaft, kemudian melalui impeller, kemudian output di sini. So, overall efficiency ialah nilai efficiency daripada inlet di sini sehinggalah output di sini. Okay, jadi rumus yang kita boleh tulis ialah overall efficiency sama juga dengan power out dibahagikan dengan power in. So, power in di sini adalah power di sini. Okay, dan power out adalah power manometric. So, maknanya power di sini adalah rho GQ dan manometric efficiency. Okay, soalan dia, apakah power required by the pump if overall efficiency is 65%? So, maksudnya eta di sini bersama dengan 0.65. So, jadi kalau kita mengira, kita boleh dapati bahawa power required adalah 646.11 kilowatt. Okay. So, jadi bagaimana untuk pengiraan rho GQ HM? So, kita masukkan nilai rho air adalah 1000, gravity dan kadar alir telah diberi di dalam soalan 0.3
dan kita kata manometric head kita telah kira sebanyak 142.7 meter. So kita dapat 419 darab 10 kuasa 3 watt. Okay. Di sini kita kata kita kita perlu faham power required di sini perlulah lebih besar daripada power output. So kalau kita lihat di sini power output adalah 400 kilowatt tetapi power required adalah 600 kilowatt. Kenapa power required perlu lebih besar? Kerana 60% hanya 60% tenaga yang akan dipindahkan ke dalam air. So sebanyak 35% lagi tenaga akan hilang disebabkan oleh geseran ataupun resisten yang ada di dalam pumping system. So jadi di sini pelajar boleh faham sama adakah pengiraan pelajar betul atau salah. Sekiranya power required ataupun power in yang ada di sini lebih besar dari power output di sini lebih besar daripada power in, kita kata tentulah tidak logik. Kerana power output akan lebih kecil daripada power inlet kerana terdapat resisten di sepanjang perjalanan air di dalam pumping pipe system. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2. A centrifugal pump has inlet and outlet diameter of 30 cm and 60 cm respectively. Impeller width at outlet is 12 cm. Blade thickness occupy 10% of the circumference. So saya harap pelajar dapat faham yang ini. Kita ada bincangkan. Maksud blade thickness occupy 10%, kita kata ketebalan thickness pada outlet menyebabkan ia mengambil ruang ataupun mengambil kira-kira 10% daripada total parameter yang ada. Blade is backward with inlet and outlet blade angle is 30 and 40 degree respectively. The flow rate is 0.5 meter cube per second. Dalam soalan ini diberikan kenyataan yang jelas iaitu assume there are no whirl at inlet. So maksudnya no whirl at inlet adalah V whirl 1 sama dengan kosong dan velocity of flow is constant. So velocity of flow is constant membawa maksud VF sama dengan constant. So constant bukan kosong. So jadi kalau constant di sini kita kata VF1 sama dengan VF2. So jadi maksudnya kita kira VF1 kita boleh equalkan dengan VF2. So maksudnya tak kiralah kita mengira yang mana. Soalannya determine rotation of pump in RPM, the output power if manometric efficiency is 85% and the pressure difference across the impeller. Okey, soalan saya nasihatkan pelajar jawab soalan pump and turbine dengan bermula dengan lukisan velocity triangle. So kita lukis velocity triangle, kita masukkan angle yang diberi dan sekiranya V whirl 1 sama dengan kosong, so kita lukislah velocity triangle seperti ini. So ini adalah data daripada soalan. Cuma dalam penentuan nilai K, saya harap pelajar dapat faham. Soalan menyatakan occupy 10%. Oleh itu nilai K akan menjadi 0.9. Okey, soalan pertama. Kita perlu untuk mengira rotational speed for pump in RPM. So, untuk mencari rotational speed di sini, kita boleh menggunakan rumus ini. Dan kalau pelajar ingat, hanya rumus U sama dengan pi dn over 60 yang mempunyai nilai N, iaitu RPM. Oleh itu, kita gunakan rumus ini. Kita kata oleh kerana kita perlu mencari nilai RPM, kita rearrange the equation, kita boleh dapat N sama dengan 60U over pi D. Oleh itu, untuk menjawab soalan ini, kita perlu mengira apakah nilai U1. Okey. So, jadi kita ingin mengira apakah nilai U1 di sini.
Dan saya rasa pelajar faham kita ada nilai angle 30 darjah. Oleh itu kita boleh mengira. So sama ada kita menggunakan tangent atau kita menggunakan cos. Okey. Oleh itu kita perlu mengira apakah nilai VF. So kita cuba mengira nilai VF, tetapi nilai yang boleh kita kira adalah berdasarkan nilai pada point 2. So nilai ini masih boleh diterima kerana velocity of flow is constant. Maksudnya kita dapat nilai VF2 ia sama dengan nilai VF1. So kita kira nilai VF2 kita dapat 2.459 meter per second. So oleh itu kita anggap ia sama untuk VF1. Kemudian oleh kerana kita dapat nilai VF1, okay, kita boleh mengira. So berdasarkan segitiga had laju, kita boleh menulis tangent beta sama juga dengan VF over U1. So kita masukkan nilai, kita boleh dapat U1 sama dengan 4.254 meter per second. So oleh itu, kita masukkan di dalam rumus ini, kita boleh mengira nilai RPM sebanyak 271 RPM. Cuma di dalam pengiraan nilai RPM, saya nasihatkan pelajar, sekiranya pelajar mengira dapat 270.3 sekalipun, saya harap pelajar boleh bundarkan kepada nilai yang di hadapan. Kita panggil round up. So maksudnya walaupun 0.3 ni, selalunya kita bundarkan kepada 270 sahaja, kita bundarkan kepada satu nilai yang lebih besar, iaitu 271 RPM. So ini adalah kita katakan common practice untuk penentuan RPM. Okey, seterusnya kita mengira output power if manometric efficiency is 85%. So jadi diberi nilai manometric efficiency sama dengan 85%. So kita boleh tulis bahawa ini adalah rumus manometric efficiency. So diberi nilai 85% membawa maksud ia adalah 0.85. Kemudian V1 sama dengan 0, oleh itu nilai ini akan menjadi 0. So rumus kita hanya akan menjadi nilai ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengira apakah V2 dan apakah U2 dan juga V2. Okey. So kemudian untuk mengira U2 dan V2, yang paling mudah U2 kita boleh mengira berdasarkan rumus. So ini adalah rumus. So kita boleh mengira ia sama juga dengan 8.514 meter per second. Kemudian kita perlu mengira apakah V2. So V2 kita tahu ia berada di sini. Okey, dan sudut 40 berada di sini ataupun sama juga di sini. So jadi saya harap pelajar dapat faham, kita boleh mengira V2 dengan menggunakan rumus ini. So rumus ini asalnya ialah tangent 40 sama juga dengan nilai di sini, VF2 dibahagikan dengan nilai di sini. So nilai di sini sama juga dengan U2 tolak V2. So rumus ini kita rearrange, kita boleh dapat nilai ini. Kemudian kita masukkan nilai, kita boleh dapat ia sama dengan 5.587 meter per second. Okey, seterusnya kita boleh mengira manometric head. So kita kata manometric head boleh dikira dengan rumus ini. So kita masukkan nilai tersebut dan kita dapat ia sama dengan 4.12 meter. Oleh itu power output kita boleh kira dengan menggunakan rumus ini. Ia sama dengan 20.21 kilowatt. Seterusnya kita diminta untuk mengira pressure different across the impeller. So pressure different across the impeller maksudnya kita ada impeller di sini, kita cuba mengira apakah
perbezaan pressure di antara point ini dan point ini. So katakan ini point 2 dan ini adalah point 1. Oleh itu kita gunakanlah Bernoulli equation. So oleh kerana perbezaan ketinggian 1 dan 2 ini selalunya kita boleh abaikan, oleh itu kita boleh cancel nilai Z. Okay. Kemudian kita boleh mengira nilai Euler head di sini dengan menggunakan idea ini. So oleh kerana manometric efficiency sama dengan 0.85, oleh itu Euler head akan sama juga dengan manometric head dibahagi 0.85. Berdasarkan pengiraan yang lepas, kita tahu manometric head adalah 4.12, oleh itu Euler head adalah 4.847 meter. So maksudnya nilai Euler head di sini kita telah dapatkan sama dengan 4.847 meter. Kemudian di dalam rumus ini, di dalam rumus Bernoulli di sini, pelajar kena faham velocity di sini V1 dan V2 mestilah reflect kepada actual velocity. Kerana apa? Kerana di dalam pengiraan velocity, kita tidak boleh menggunakan komponen velocity. Kerana komponen velocity kita kata tidak menyeluruh. Ia hanya komponen ataupun sebahagian kecil daripada total resultant velocity yang kita ada. Oleh itu, kita perlu mengira nilai V1 dan V2. Okey. Oleh kerana pada inlet di sini, V1 di sini sama dengan VF. Oleh itu, kita boleh menulis V1 sama dengan VF. Oleh itu, V1 kuasa 2 sama dengan nilai ini. Kenapa kita kuasa 2 kan? Kerana di dalam Bernoulli equation, nilai velocity adalah kuasa 2. Okey. Seterusnya, untuk mengira V2 di sini, kita boleh menggunakan idea trigonometri ataupun Pythagoras, iaitu ia sama dengan VF2 kuasa 2 yang dicampurkan dengan V-wall 2 kuasa 2 di sini. Jadi kita buat VF2 campur V-wall 2 kuasa 2, kita dapat 37.25 meter square over second square. So semua nilai yang kita dapat, kita masukkan di dalam Bernoulli equation. So oleh kerana soalan inginkan pressure difference, so pressure difference ni maksudnya pressure tolak pressure. So kita tahu pressure pada outlet akan lebih tinggi berbanding pressure pada inlet. Oleh itu kita rearrange equation kita menjadi P2 tolak P1. So kita dapat equation kita akan menjadi P2 tolak P1 sama dengan rho G sama dengan nilai ini. Kita masukkan nilai dan kita dapat sama dengan 3.256 meter. Tetapi kita perlu faham, soalan menginginkan pressure different. So, kalau pressure different, dia perlu di dalam unit Pascal. Tetapi kalau dia kata pressure head different, so kalau katakan pressure head, okay, unit dia adalah meter. Kalau pressure sahaja, unit dia adalah Pascal. So, jadi apa yang kita boleh buat, nilai rho G di sini kita bawalah ke sebelah kanan supaya subjek kita menjadi P2 tolak P1. So, jadi apabila kita bawa sebelah kanan, ia sama dengan 31941 Newton per meter square ataupun 31.9 kilopascal. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan kuliah kita melihat sambungan tutorial daripada yang lepas. Ini ialah tutorial soalan nombor 3. A centrifugal pump supplies water at the rate of 400 liter per second and the pressure difference across the pump is 200 kilonewton per meter square. Outlet diameter and outlet width are 40 centimeters and 10 centimeters respectively. Blade thickness occupied 10% of the circumference.
impeller inlet diameter is half of the outlet diameter. Assume losses in casing and impeller are negligible. And zero whirl at inlet. The diameter of suction and delivery pipe is equal. If the blades are radial, determine the pump power input in horsepower if overall efficiency is 80%. The impeller speed in RPM and the inlet blade angle. So dalam soalan ini diberi soalan seperti ini. Saya harapkan pelajar faham maksud soalan dan pelajar boleh convert 400 liter per second kepada meter padu per second, kerana di dalam pengiraan kita mesti menggunakan SI unit. So saya harap pelajar faham 1000 liter bersamaan dengan 1 meter padu. So jangan, kadang-kadang pelajar terkeliru, pelajar kata 1 liter sama dengan 1000 meter padu. So saya harap pelajar boleh imagine 1 liter hanya sebesar 1 botol saja, dan 1 meter padu adalah square box 1 meter panjang, 1 meter lebar dan 1 meter tinggi. So sekurang-kurangnya kalau tersilap pun 100 liter per 1 meter padu mungkin boleh dimaafkan lagi lah, kerana mungkin tak boleh imagine 1000 atau 100 liter tu macam mana. Okay, so saya harap pelajar ingat 1000 liter sama dengan 1 meter padu. Okay, so kemudian dia beri nilai blade thickness occupied 10% of the circumference. Maksudnya dalam ukur lilit tersebut, circumference 10% sebenarnya adalah material blade. Oleh itu air hanya keluar 90% daripada ukur lilit. So yang ini saya harap pelajar ada faham untuk mengira nilai K, dan diberi nilai bahawa assume losses in casing and impeller dan zero whirl at inlet. So zero whirl at inlet bermaksud V whirl 1 sama dengan 0. Kemudian berkenaan dengan assume losses are negligible, pelajar perlu faham dia dalam soalan ini ia menyatakan in casing and impeller. So maksudnya di dalam casing dan impeller sahaja, maksudnya kita ada blade di situ, sepanjang air perjalanan di atas blade sahaja yang tidak ada losses. Tetapi di dalam pipe atau sebagainya mungkin akan ada losses. So jadi saya harap pelajar dapat imagine apa yang dimaksudkan berdasarkan soalan. So ini jawapan untuk soalan 3. Pertama, saya harap pelajar alert untuk ataupun pelajar boleh melukis velocity triangle berdasarkan soalan. So oleh kerana soalan mengatakan bahawa blade adalah radial, so kita lukislah velocity triangle seperti ini. Dan saya harap pelajar juga faham radial membawa maksud bentuk blade pada outlet. So pada outlet di sini adalah radial ataupun 90 darjah. So di sini adalah 90 darjah. Okey. So saya harap pelajar boleh melukis velocity triangle seperti ini. Kemudian kita tuliskan semua parameter yang kita dapat daripada soalan. Okey, soalan pertama, pump power input in horsepower if overall efficiency 80%. So kita ada overall efficiency, rumusnya adalah seperti berikut. So kita ada 80% power out over power in. So power out ni kita boleh kira menggunakan rumus rho GQH. Okay. Tetapi kita beri sedikit idea, iaitu rho GQH ini kita perlu masukkan nilai rho, nilai G, nilai H dan nilai Q. Tetapi di dalam soalan ini tidak diberi nilai H. Tetapi kalau kita lihat daripada rumus, kita dapati bahawa rho GQH, kalau kita rearrange, kita boleh menulis sebagai rho GHQ. Dan rho GH di sini akan reflect kepada pressure. So jadi di dalam soalan diberi dengan jelas bahawa pressure difference across the pump is 200 kN per meter square. So jadi maksudnya kita kata kita masukkan nilai pressure di sini sebagai 200 kilopascal. So jadi pastikan awak menukar kilo kepada 10 kuasa 3 dan kita darabkan dengan kadar alih, so kita boleh dapat 80 kilowatt.
So jadi sekiranya overall efficiency 80%, so saya harap pelajar dapat faham, power output adalah 80 kilowatt. Kalau efficiency tidak 100%, membawa maksud kita perlu supply lebih power kerana ada sebahagian daripada power yang kita supply akan digunakan untuk melawan rintangan. Jadi kita masukkan dalam equation, kita boleh dapat power input akan menjadi 100 kilowatt. So jadi saya harap pelajar dapat faham, at least dapat self-check sama ada pengiraan kita betul atau tidak. So jadi maksudnya, kita supply 100 kilowatt, 20% akan melawan resistance, so hanya 80% yang akan digunakan untuk menjalankan operasi pump, iaitu sebanyak 80 kilowatt. Dan ini hanyalah sebagai general knowledge, cara kita untuk mengira ataupun untuk menukar power kepada horsepower. So maknanya kita bahagikan dengan 746. So awak kena ingat magic number ni. So kita akan dapat lebih kurang 134 horsepower. Kerana di dalam real application masih lagi kita menggunakan horsepower. So kalau kita melihat power yang dibekalkan oleh turbo dan sebagainya, untuk kereta kita akan ada horsepower. Okey. Untuk soalan yang kedua, kita diminta untuk mengira the impeller speed in RPM. Saya rasa pelajar pun faham perkara ini. Satu-satunya rumus yang mempunyai parameter speed, iaitu U sama dengan pi dn over 60. Kita rearrange the equation, so kita dapat N sama dengan U260 over pi d2. So dalam soalan ini kita perlu mengira apakah nilai U2 sebelum kita boleh mengira nilai N. So jadi di dalam soalan dia kata assume losses in casing and impeller are negligible. So maksudnya tidak ada losses di dalam blade ini. So kalau tidak ada losses di dalam blade ini, kita mengatakan bahawa tenaga adalah dipindahkan secara efisien. So jadi kalau kita belajar berkenaan dengan manometric efficiency, kita kata dekat input di sini adalah Euler head dan pada output di sini adalah manometric head. Okay, so kalau ada losses, maksudnya kita kata Euler head akan lebih besar daripada manometric head kerana manometric head adalah output. So dalam keadaan sekarang kita kata tidak ada losses, oleh itu manometric head akan sama dengan Euler head. Dan Euler head kita boleh kira berdasarkan rumus ini. Kita anggap bahawa V1 kosong, oleh itu kita boleh neglect term tersebut dan kita boleh ubah seperti ini. Kenapa kita boleh ubah seperti ini? Kerana di dalam segitiga had laju ini, V2 adalah sama dengan U2. So jadi kita boleh ubah V2 ini kepada U2, so kita boleh dapat U2 kuasa 2. Okey, sekali lagi saya ingatkan bahawa kita hanya ada dua parameter yang menggunakan rumus, iaitu nilai U pi dn over 60 dan juga nilai VF sama dengan Q over K pi dB. Selain daripada itu, pelajar dikehendaki develop sendiri equation berdasarkan segitiga had laju. Oleh itu pelajar perlu faham untuk melukis segitiga had laju untuk 3 jenis blade. Kita ada backward, radial dan forward. Okay, seterusnya kita boleh mengira dalam equation ini. Okay, so kita nilai ini. Walau bagaimanapun, okay, kita tahu bahawa ia menjadi U2 di sini. Kemudian kita boleh mengira nilai HM. Okey, nilai HM kita boleh mengira berdasarkan pressure yang berlaku. Tadi kita ada tulis bahawa delta P pressure adalah rho, G dan H, dan di dalam keadaan ini ia menjadi manometric manometric head. Kerana pressure yang dinyatakan di sini adalah pressure across the impeller. So oleh itu head yang berlaku adalah manometric head.
So kalau kita mengira manometric head, kita dapat 20.39 meter of water. Oleh itu, kita boleh mengira U2 kuasa 2 sama dengan 200 meter square per second square. Dan kalau kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat 14.14 meter per second. So kita akan ambil nilai yang positif, masukkan dalam rumus ini, kita boleh dapat RPM sekitar 675 RPM. Cuma saya nasihatkan sekali lagi, sekiranya pelajar mengira dapat 674.2 katakan, sila bundarkan, maksudnya dalam kertas peperiksaan tulis juga 674.2, tetapi kita kata kita beranggapan nilai RPM rasmi ataupun nilai RPM yang kita anggap sesuai dengan soalan ini adalah 675 RPM. Very detailed application, kita kata sekiranya kita mengira roket dan sebagainya, mungkin kita perlu mengira dalam keadaan 675 perpuluhan something, tetapi normally di dalam home appliances punya application, okay, memadai untuk kita memberi nilai RPM yang kita bundarkan round up, maknanya kita bundarkan kepada satu integer di atasnya. Seterusnya kita diminta untuk mengira impeller inlet diameter is half of the outlet diameter. So kita berdasarkan velocity triangle yang kita ada B1 di sini. So kita ada beta 1 yang berada di sini. Kita boleh menulis sebagai VF1 dibahagikan dengan U1. So VF1 kita boleh mengira berdasarkan rumus dan kita masukkan nilai K sebagai 0.9. Kita boleh dapat nilai adalah 7.07 meter per second. So kemudian kita boleh mengira nilai U2. So yang ini saya cuma membuat perbandingan. Kita tahu bahawa dikatakan bahawa nilai radius pada inlet adalah separuh daripada radius pada outlet. So kita buat anggapan seperti ini dan kita boleh play around dengan equation ini. Akhirnya kita boleh membuat conclusion bahawa U1 adalah sama dengan 1/2 U2. Oleh itu, U2 14.14, U1 akan menjadi 7.07 meter per second. Dan daripada rumus yang kita dapat, kita boleh mengatakan bahawa tangent beta 1 sama dengan VF1 per U1. So, kita bahagikan nilainya, kita dapat bahawa beta 1 sama dengan 45 darjah. Seterusnya, kita akan melihat soalan nombor 4. The inlet and outlet impeller diameter of centrifugal pumps are 200 mm and 400 mm respectively. Impeller width at inlet and outlet are 15 mm and 8 mm respectively. Blades are backward with angle of 38 degree. Pump operate at 1,500 RPM. The flow rate is 15 liters per second. Determine the pressure change in the impeller. Assume no energy losses. So, di sini perkataan assume no energy losses maksudnya tidak ada pengurangan tenaga yang berlaku di impeller. Kerana kita tidak boleh anggap bahawa major loss yang berlaku di dalam sistem pipe boleh diabaikan. So, kita telah belajar major loss berkenaan dengan losses in pipe system di dalam fluid mechanics 1. So, jadi perkara itu kita tidak boleh abaikan. Tetapi kehilangan tenaga di dalam blade, di dalam pump, sekiranya pump dalam keadaan baharu dan sebagainya, perbezaan adalah terlalu sedikit, maksudnya efisiensi masih lagi bagus. Selalunya kita boleh assume tidak ada tenaga yang hilang ketika air melalui impeller. Okey, kemudian kita melukis velocity triangle seperti di sini, memadai untuk pelajar memberi keadaan V1 sama dengan kosong. So kita ada bentuk velocity triangle seperti ini dan kita ada velocity triangle seperti ini, 38 darjah telah dinyatakan di dalam soalan. So dia dah nyatakan backward dan 38 degree.
Dan kita tulis apa nama tu data di sebelah velocity triangle untuk memudahkan pengiraan kita. Okey, soalan ingin mencari apakah pressure change. So pressure change ni maksudnya kita mengira daripada point sini dan point sini. So katakan ini point 1 dan ini point 2. Tetapi kita boleh pengiraan boleh dibuat dengan menggunakan Bernoulli equation. So oleh kerana kita menggunakan Bernoulli equation, so jadi idea asal dia adalah P over rho G plus B square over 2G plus Z plus head of pump equal to P over rho G point 2. So ini katakan point 1 dan ini adalah point 2. V square over 2G campur Z. Okay, and then kita kata campur losses. So oleh kerana losses tidak ada, so kita buang. Z pun kita anggap almost the same, so kita buang. So and then, so kita boleh rearrange perkara ini, so kita boleh dapat equation ini. Cuma, saya harap pelajar faham, oleh kerana kita mengira yang berlaku di atas impeller, oleh itu di atas impeller ini, head yang terlibat adalah oiler head. So jadi kita gantikan head of pump ini dengan oiler head. So kemudian oiler head kita boleh tulis seperti ini. Kita boleh abaikan nilai V wall 1. So, semua nilai ini akan menjadi kosong. Oleh itu, kita boleh menulis nilai ini. Okey, di dalam keadaan ini, jangan sewenang-wenangnya ubah V wall 2 sama dengan U2. So, seperti yang saya katakan, awak kena refer kepada velocity triangle. So, pastikan velocity tersebut, betul-betul sesuai untuk kita gantikan parameter di dalam equation. Kemudian kita boleh mengira nilai velocity. Saya sarankan untuk kita mengira nilai U dan juga nilai VF. Kerana kedua-dua nilai ini kita boleh kira berdasarkan equation. So, seperti yang tertera di sini, saya harap pelajar telah faham. Kita boleh dapat nilai U1 sama dengan 15.7, 31.4 untuk U2, VF1 sama dengan 1.6 dan VF2 sama dengan 1.5. So, di dalam keadaan ini, kerana tidak dinyatakan apakah nilai K, kita beranggapan nilai K adalah 1.0. Kemudian kita boleh menyelesaikan masalah. Cuma yang saya harap pelajar faham, di dalam Bernoulli equation yang ingin kita gunakan di sini, nilai V1 di sini mestilah nilai actual velocity. Oleh itu, kita perlu mengira apakah actual velocity pada inlet dan apakah actual velocity pada outlet. So, di dalam inlet agak mudah kerana actual velocity sama dengan VF1. Tetapi di dalam outlet di sini, actual velocity perlu dikira berdasarkan segitiga had laju. Selalunya, sudut 38 di sini akan memberi advantage. So, 38 darjah akan berada di sini. Oleh itu, kita boleh mengira tangent 38 darjah dengan mengambil kira FV2 dan juga jarak ini. So, jarak ini sama dengan apa? So, kita tahu bahawa jarak keseluruhan adalah U2. So, jarak di sini adalah V wall 2. Oleh itu, jarak untuk sini dan sini sama dengan U2 tolak V wall 2. So, jadi pengiraan kita boleh berlaku seperti ini. Kita tahu bahawa V1 sama dengan 1.6 meter per second kerana ia sama dengan VF1 dan V2 sama ada kita boleh mengira V2 dengan menggunakan rumus VF2 campur V wall 2 kuasa 2 dan kita boleh mengira V wall 2 melalui rumus ini. Saya dah terangkan, saya harap pelajar boleh mencuba membuat calculation ini dan kita dapat V wall 2 sama dengan 29.5. Dan seterusnya kita mengira apakah V2 kuasa 2. Kerana apa kita mengira kuasa 2? Kerana di dalam Bernoulli equation kita ada kuasa 2. So kalau kita lihat Bernoulli equation, ni adalah V1 kuasa 2 dan ni adalah V2 kuasa 2. So maksudnya advantage pada stage ini, kita mengira nilai tersebut untuk nilai kuasa 2. So kemudian kalau kita
Dalam masa yang sama, kita juga boleh mengira Euler head kerana di dalam Bernoulli equation ini ada Euler head. So kita boleh mengira Euler head dengan menggunakan rumus ini. So kita boleh dapat kira-kira 94.4 meter. Okay, daripada calculation ini, semua nilai telah dikira. Oleh itu, kita boleh mengira pressure change dengan memasukkan semua sekali nilai di dalam equation dan kita dapat 491.1 kilopascal. Cuma yang saya harap pelajar faham, soalan ingin mencari pressure change. Oleh itu, unit mestilah dalam unit pressure. Tetapi sekiranya soalan bertanyakan berkenaan dengan head ataupun dia kata pressure head, barulah unit perlu ditulis di dalam meter. Okay, saya harap pelajar dapat faham soalan berkehendakkan apa. Ini ialah soalan nombor 5. Determine the torque and power output for the turbo machine shown below. This is the data for the pump. So outer radius 300 mm. Inner radius 150 mm. Flow rate 0.075 meter cube per second. Speed 25 radian per second. Density is 1000 kg per meter cube. So kita tahu daripada lukisan ini, actual velocity pada inlet adalah 3 meter per second dan actual velocity pada outlet ialah 6 meter per second. So jadi kita imagine apa yang berlaku dan kita lukislah velocity triangle seperti ini. Kita beranggapan bahawa angle inlet velocity is 90 degree. Kerana apa? Selalunya kita beranggapan bahawa V1 sama dengan 0. Kemudian angle pada outlet ialah 30 darjah seperti yang dinyatakan dalam soalan. Kemudian kita mengira torque untuk pump. Ini rumus torque untuk pump kita telah ajar di dalam nota kuliah kita dengan beranggapan bahawa V1 sama dengan 0. Oleh itu nilai ini kita boleh abaikan. Kita boleh mengira nilai V2 dengan menggunakan rumus ini. So V2 kita perlu mengira nilai ini dan kita boleh mengira nilai tersebut dengan kehadiran sudut 30 darjah. So di dalam rumus ini kita menggunakan cos 30. Oleh itu saya harap pelajar dapat faham pengiraan U dan VF sahaja yang menggunakan rumus dan nilai yang lain kita boleh mengira berdasarkan velocity triangle. Mungkin ada ketika kita menggunakan sin, kita menggunakan tangent, kita menggunakan cos dan sebagainya. Oleh itu daripada pengiraan ini kita boleh mengira nilai torque sebagai 88.85 Newton meter. Seterusnya, power of pump, kita boleh mengira menggunakan rumus ini, rho GQH. Kerana kita tidak mempunyai information berkenaan dengan efisiensi, kita assume H tersebut adalah Euler head. So, Euler head kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Tetapi kita perlu memasukkan nilai V2 dan juga U2. Oleh itu, kita boleh mengira U2 sebagai nilai ini. So, ini adalah contoh pengiraan U2 yang menggunakan rotational speed radian per second. So, kita masukkan U sama dengan R omega. So, kita masukkan nilai 0.3 darab 25. So, kita ada 7.5 meter per second. So, kita boleh mengira nilai power seperti berikut. Iaitu nilai power menjadi 2.22 kilowatt. Ini adalah soalan 6. The suction and discharge pipe of a pump are connected to a differential mercury manometer. The diameter of the suction pipe is 200 mm and the diameter of the discharge pipe is 150 mm. The specific gravity of the pump liquid is 0.81. The manometer reading is 600 mm. Determine the pressure head rise across the pump.
If the discharge is 115 liter per second, the center line of the suction and discharge pump are at the same elevation. So, saya harap pelajar boleh imagine untuk melukis gambar rajah ini kerana kesemua data yang diberi merupakan knowledge yang kita telah belajar di dalam Fluid Mechanics 1. So, pelajar telah faham berkenaan dengan manometer. Pelajar telah faham berkenaan dengan specific gravity dan pelajar juga boleh mengira tekanan daripada manometer dan saya harap pelajar boleh convert antara liter per second menjadi meter cube per second dan ayat yang terakhir menunjukkan bahawa kedudukan suction dan discharge pipe adalah pada ketinggian yang sama. Oleh itu, dia hint sekiranya kita ingin mengira dengan menggunakan Bernoulli equation, nilai Z di dalam Bernoulli equation kita tidak perlu diambil kira. So, jadi ini adalah gambar rajah yang saya harap pelajar boleh faham. Kita ada pump dan di dalam pump ini kita sambungkan dengan dengan YouTube manometer. Selalunya kita kata pada point 1 di sini pressure agak rendah, dia akan menjadi negatif, suction. So, oleh kerana pressure rendah di sini, oleh itu mercury akan boleh ataupun akan disedot naik. So, dia akan tinggi. Dan pada outlet di sini, pressure akan tinggi. So, oleh kerana pressure di sini tinggi, dia akan menekan mercury ini terlebih. Okay. So, bentuk yang berlaku sepatutnya adalah seperti dalam gambar rajah ini. So, saya harap pelajar tidak membuat ketinggian yang terbalik. So, sekiranya pelajar mengira ataupun melukis ketinggian yang terbalik, pelajar akan mendapat nilai negatif dalam pertengahan calculation pelajar. Oleh itu, pada waktu itu pelajar perlu sedar bahawa calculation tersebut salah. So, pelajar kena reverse balik. Okay, naikkan mercury yang tinggi, level mercury tinggi pada bahagian outlet. Terbalikkan, pastikan tekanan tinggi pada outlet dan ia akan menekan mercury dengan lebih bawah lagi. Okay. So, ini adalah Bernoulli equation. So, kita boleh cancel nilai Z yang paling mudah. Kemudian head of pump di sini mungkin kita akan guna Euler head atau sebagainya. Okay. So, kemudian daripada flow rate, so diberi kat sini nilai flow rate 11 liter per second, kita boleh mengira actual velocity yang masuk iaitu V1 dan V2 seperti ini. So, yang ini saya rasa pelajar boleh mengira dengan menggunakan Q sama dengan A, V. So, jadi kita tahu A di sini, velocity di sini dan velocity di sini. Okay. Dan sebenarnya velocity ini adalah actual velocity yang boleh kita gunakan di dalam velocity triangle. Kerana di dalam velocity triangle itu adalah nilai actual velocity yang berlaku di dalam pump. Kemudian kita perlu mengira pressure difference. Yang ini pelajar saya harap boleh mengira dengan menggunakan idea pengiraan YouTube manometer yang kita telah belajar di dalam Fluid Mechanics 1. So, katakan ia bermula yang paling mudah. Kita bermula dengan Pascal paradox iaitu pressure 3 sama dengan pressure 4. Kemudian kita mengira pressure 3 sama dengan rho GH sama dengan rho GH X di sini. And then kita plus P1. So, pressure 4 sama juga dengan rho GH 600, rho GX di sini dan juga campurkan dengan pressure 2. Kemudian kita buat persamaan serentak dan akhirnya kita boleh kita dapat persamaan ini dan kita boleh buat persamaan serentak. Kita boleh dapat nilai P2 tolak P1 sama dengan 75 kilopascal. So, jadi kita boleh menyelesaikan masalah tersebut iaitu kita boleh gantikan pressure difference di sini sebagai 75 kilopascal dan velocity di sini kita boleh selesaikan kerana kita telah ada nilai velocity di sini
Dan kita boleh dapat head of pump adalah sama dengan 10.95 136 meter. Perkara ini saya ringkaskan kerana kita telah belajar di dalam fluid mekanik 1. Seterusnya kita melihat soalan 7. A centrifugal pump with DR2 sama dengan 63.5 mm, B2 equal 10.16 mm, beta 2 equal 60 degree is pumping kerosene with a specific gravity of 0.8 at a rate of 7.57 liter per second and rotating at 2000 rpm. For best design entry condition, determine the theoretical pressure head rise and fluid power. Best design mean there is no whirl velocity and inlet, so the Euler head could become maximum. So yang ini saya tambah. Okay, soalan ni hanya sampai best design sahaja. So jadi maksudnya ialah kalau dikata for best design entry condition, yang ini saya telah terangkan pada kuliah kita yang lepas, ia membawa maksud bahawa tidak ada losses ataupun tidak ada turbulent ataupun tidak ada vortex yang terhasil. Itu membawa maksud bahawa V whirl 1 sama dengan 0. So jadi kita kata Euler head akan menjadi nilai maksimum. Okey, kemudian kita melukis velocity triangle seperti ini. Diketahui bahawa sudut adalah 60 darjah. Oleh itu, blade yang terhasil di sini adalah backward blade. Kemudian kita boleh mengira nilai U2 menggunakan rumus. Kita dapat 13.3 meter per second. VF2 kita boleh kira. Kita dapat 1.8672. So, nilai K di sini memadai untuk kita anggap sama dengan 1. So, kemudian kita boleh mengira nilai V whirl 2 berdasarkan segitiga hal laju yang kita ada di sini. Kita ada sudut 60, membawa maksud di sinilah sudut 60. Okay, so kemudian berdasarkan rumus ini, saya harap pelajar dapat faham. Rumus ini adalah berasal daripada tangent sudut di sini, iaitu 60 darjah. Kita boleh mengira 12.222 meter per second. Dan seterusnya, kita boleh mengira Euler head berdasarkan rumus ini. Kita akan dapat 16.57 meter. Kemudian kita boleh mengira power output berdasarkan rumus ini, rho GQH. Okey, dan kita gantikan nilai Euler head 16.57 dan kadar alih di sini kita boleh tukar daripada nilai yang diberi 7.57 liter per second kepada meter cube per second. So kita boleh dapat ia kira-kira 984 watt. Ini soalan 8. A centrifugal water pump rotate at 800 rpm. So diberi nilai seperti berikut. B1 sama dengan 50 mm, B2 25 mm, R1 40 mm, R2 125 mm, dan beta 1 sama dengan 45 darjah, beta 2 sama dengan 30 darjah. Assuming no angular momentum at fluid at the blade entrance, determine the ideal flow rate, pressure head rise across the impeller, the theoretical torque, and the power requirement. So, no angular momentum of fluid at the blade angle membawa maksud V whirl 1 sama dengan 0. So, kita melukis velocity triangle seperti ini. So, saya harap pelajar tidak tidak kekok untuk melukis velocity triangle. Dan untuk mengira ideal flow rate, okay, sama juga, idenya ialah rumus Q sama dengan A darab V. So, A di sini, saya harap pelajar dapat imagine berkenaan dengan impeller. So, impeller adalah, kita kata ada shroud dan kalau kat sini ada blade. So, yang sebenar kita mengira impeller ataupun kita imagine bahawa had laju adalah bergerak secara jari keluar.
Oleh itu, cross-sectional area adalah kawasan ini. So, macam mana kita nak mengira kawasannya berwarna biru? Kita mengiralah perimeter dan kita darabkanlah dengan tinggi ini. So, jadi kalau perimeter ini kita kira sebagai 2 pi r darabkan dengan B. So, 2 pi r sama dengan pi d B. So, kita ada pi d dan B. Dan kita darabkan dengan velocity. So, velocity kita ambil yang mana? Kita ambil velocity yang perpendicular dengan cross-sectional area. So, velocity yang keluar di sini adalah VF. So, jadi kita gunakan VF. So, macam mana kita ingin menggunakan VF? So, kita daripada inlet di sini, kita boleh mengira VF berdasarkan rumus ini. So, rumus ini kita buat berdasarkan segitiga had laju yang kita dapat. Kerana VF1 mungkin kita tidak boleh kira dengan menggunakan Q over K pi dB. Kerana apa? Nilai Q di sini tidak ada. Okay, jadi kita tidak boleh menggunakan rumus yang asal ini. So, kita masukkan kedua-dua nilai ini, kita boleh dapat nilai kadar alir adalah 0.0421 meter cube per second. Okay, seterusnya kita mengira pressure head rise across the impeller. So, kali ini kita perlu mengira pressure head. Oleh itu, jawapan perlulah di dalam meter. So, jadi kita mengira yang lain. Kita boleh mengira U2 seperti ini, 10.47 meter per second. Kita boleh mengira VF2 dengan menggunakan rumus utama. Dan kita dapat 2.14 meter per second. Kita boleh mengira V-World 2 seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Kita dapat 6.76 meter per second. Dan akhirnya kita boleh mengira Euler head setinggi 7.21 meter. Okey, mengapa kita perlu mengira semua sekali? Kerana untuk mengira pressure head ataupun delta P, selalunya kita akan menggunakan pressure head rise across the impeller. So, idenya ialah pressure head, kalau kita buat, kita tahu bahawa pressure sama juga dengan rho G H. Okey. So, jadi kalau pressure head, ini adalah pressure. Okey. Ini adalah pressure. P. Pressure. Kalau pressure head, kita akan mengira delta P over rho G. So, jadi kalau kita bawa rho G ini ke bawah, so ia adalah sama dengan Euler head. Okay. Kenapa kita equalkan dengan Euler head? Kerana soalan dia adalah across the impeller. So, maknanya kita hanya mengira pressure head yang berlaku pada inlet dan outlet. So, di sini kita kata bermula dengan Euler head di sini dan berakhir dengan manometric head. Oleh kerana kita tidak ada apa-apa maklumat berkenaan dengan efisiensi, kita beranggapan bahawa kita membuat pengiraan kita dengan menggunakan Euler head sahaja. Dan seterusnya kita mengira theoretical torque. So, ini adalah nilai torque yang kita telah belajar di dalam theoretical. So, pelajar boleh refer berkenaan dengan cara untuk mengira Euler head. Kita bermula dengan pengiraan torque. Dan sekiranya V-World 1 sama dengan 0, so nilai ini menjadi 0, kita boleh mengira nilai torque sebanyak 35.6 Newton meter. Dan kemudian kita boleh mengira power requirement. So, maksudnya kita ingin mengira nilai power yang terhasil. Oleh itu, kita dapati bahawa power sama dengan torque darab dengan omega. So, omega, kita tahu bahawa rumus sama dengan R omega. So, kita boleh mengira omega sebagai U2 dibahagikan dengan R2. So, kita boleh dapat 83.76 radian per second. Dan akhir sekali kita boleh mengira power sebagai 2982 watt.